sedikit pengisian yang telah kita buat pada hari-hari yang sebelum ini, iaitulah kita nak bermesra dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah bertepatan kita berada dalam bulan yang berkah, bulan Zulhijjah, masih lagi awal 10 Zulhijjah. Maka insyaAllah kita akan mulakan juga kehidupan kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca zikrullah ataupun sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Di mana dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya kepada orang lain. Itu sebaik-baik manusia. Mudah-mudahan kalau kita tak dapat jadi dua daripada golongan yang Nabi sebut dalam hadis tadi, dapat jadi salah satu pun jadilah. Orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam hadis yang lain berkenaan dengan kelebihan Al-Quran, Nabi bersabda lagi, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, kerana Al-Quran itu nanti dia akan menjadi pembantu, akan datang memberi syafaat kepada kamu di hari kiamat. Di atas dunia kita membaca Al-Quran, kita bersahabat dengan Al-Quran, kita bermesra dengan Al-Quran. Maka nanti Al-Quran itu dia akan teman kita saat kita mati di dalam kubur. Malah kita bangkit pergi ke padang mahsyar, Al-Quran juga akan teman dan jaga kita. Allahu Akbar, kelebihan besar yang Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang orang-orang yang bermesra dengan Al-Quran. Jadi di mana ruginya kita membaca Al-Quran? Tidak ada rugi melainkan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi pernah sebut Al-Quran hujjatun laka wa hujjatun alaika. Al-Quran dia boleh menjadi pembantu dan juga pemberi syafaat kepada kita. Malah Al-Quran juga dia boleh menjadi pendakwa kepada kita. Bagaimana Al-Quran boleh menjadi pendakwa kepada kita? Apabila kita hanya membeli Al-Quran dan Al-Quran itu tidak dibaca-baca, hanya disimpan di dalam rak sehingga berabuk, maka tunggulah nanti dia akan mendakwa kita di padang mahsyar. Ini tuan saya, dia membeli saya langsung tidak dibaca, hanya disimpan sebagai cendera hati, hanya disimpan dalam rak sebagai hiasan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita sentiasa melazimi diri kita dengan banyak membaca Al-Quran. Saya pesan pada diri saya yang dhaif ini dan juga tuan-tuan puan-puan yang sedang mendengar sekalian, mudah-mudahan dalam satu hari ada juga masa dan ketetapan waktu yang kita membaca dan bermesra dengan Al-Quran. Kata seorang ulama yang telah meninggal dunia, Syekh Yasin rahimahullah, kata beliau, jangan biarkan hari-hari anda, kalian berlalu tanpa membaca Al-Quran. Dia kata macam tu. Kalau tak boleh sehari satu surah, cubalah satu halaman. Kalau tak boleh satu halaman, cukuplah dengan satu ayat. Kalau satu ayat pun tak boleh, pandanglah Al-Quran, pegang pilah Al-Quran. InsyaAllah itu pun dapat pahala. Mudah-mudahanlah insyaAllah tuan-tuan. Okay, baik. Jadi 5 minit mukadimah insyaAllah. Maka saya sekali lagi dengan berbangga dan berbesar hati mengucapkan jutaan tahniah lah kepada tuan-tuan yang turut serta pada program 4am Club 2.0 Challenge ni. Terus terang saya cakap, bukan mudah untuk bangun pukul 4 pagi, ada orang bangun pukul 3 pagi lagi awal. Sedangkan orang lain pada waktu itu sedang sedap tidur di atas pembaringan. Dia memang sedap tidur, nak bangun pun susah. Tetapi andai kita boleh buat, satu yang kita pegang, mungkin pahala dan kebaikan itu kita tak nampak sekarang, tetapi semuanya akan kita jadi saksi dan lihat di padang mahsyar nanti. Arwah abang saya Ustaz Murtaza pernah sebut. Dia kata macam ni, saya ingat sampai hari ni, dia kata
Kalau kita berpenat dalam melakukan ibadah, tak apa. Sebab kalau kita berpenat buat ibadah, nanti lepas kita buat ibadah tu kita pergi rehat, sandak dekat dinding 2 minit, 3 minit, minum pula air sejuk, penat tu dia akan hilang. Berpenat dalam melakukan ibadah saat kita rehat 2-3 minit, penat tu akan hilang. Tetapi pahala yang kita buat itu akan kekal sepanjang zaman sampai hari kiamat. Yang nanti kita akan jadi gembira dan senang hati apabila melihatnya. Tuan-tuan, tak apalah kita merana sekejap, bukan merana bersusah payah sekejap demi kepentingan dan kesenangan yang berpanjangan kekal abadi yang disebutkan khuludun la mautun fihi, kehidupan kekal abadi yang tiada kematian padanya, iaitu dalam syurga ataupun di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Pagi ni kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada surah yang Allahumma salli ala Muhammad, surah yang ke-32. Masih lagi dalam surah pilihan. Surah pilihan, kita pilih surah pilihan saja. Kenapa tuan-tuan? Kerana surah pilihan ini nama dia pilihan, maksudnya fadilatnya besar. Kemudian surah pilihan ini adalah surah-surah yang telah sentiasa dilazimi oleh lidah-lidah kita. Kita dah pernah dengar selalu dah surah ni. So kita pilih, so kita nak baca pun nanti jadi tenang, jadi senang, jadi mudah, kita pun seronok kan. Okey, baik. Jadi surah kita pada surah yang ke-32, ini surah yang turun di Mekah, surah Makkiyah, iaitulah surah sujud, As-Sajdah. Ingat, sajadah bukan sajadah. Sajadah tu sejadah yang kita duduk sujud, duduk semayang tu. Ini sajadah. S-A-J-D-A-H. Sajadah. Okey, baik. Tuan-tuan dan perempuan, maklumat tambahan. Dalam surah sajadah ini tuan-tuan, dia ada satu keistimewaan. Ni sebelum kita baca, saya nak bagi tahu dulu. Apa keistimewaan dia? Pada ayat yang ke-15. Ni saya yakin dah ramai di kalangan kita dah tahu. Tak apalah, saya bagi peringatan mesra agar kita amal dan buat. Dalam surah Sajdah, pada ayat yang ke-15, ada satu bacaan istimewa di dalam Al-Quran. Iaitulah sujud tilawah. Ayat sujud. Yang mana pada pagi Jumaat, kalau kita di Malaysia, sinonim dengan melakukan sujud tilawah. Iaitulah pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada. Nampak? Sujada, kharru sujada tu dia garis. Kemudian sambung. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dekat ayat 15, hujung dia tu ada tanda macam pintu gerbang, menandakan itu ayat sajadah. Ayat sajadah. Di dalam Al-Quran, kita akan berjumpa ayat sujud sajadah ini sebanyak 14 atau 15 kali. Yang saya pilih, qaul 15 kali. Dalam Al-Quran, ada 15 tanda sujud sajadah. Apa terjadi kalau kita jumpa dengan ayat ni? Apa yang perlu kita buat? Sekejap lagi kita akan baca surah ni, sampai pada ayat ke-15, kita akan buat satu benda ni. Baik, disunnahkan kepada kita pembaca Al-Quran, apabila sampai ayat yang ke-15, ada tanda sujud tilawah ataupun sujud sajadah, maka disunnahkan kepada kita bersujud dan membaca doa. Dia ada dua keadaan. Yang pertama, satu dalam solat, kalau kita sedang sembahyang, jumpa ayat sujud tilawah ataupun sujud sajadah, disunnahkan untuk sujud. Kalau di luar solat, tak perlu sujud pun tak apa, hanya sekadar membaca doa. Apa doa yang perlu kita baca waktu jumpa ni? Ayat tanda sujud sajadah ni. Baik, kita perlu baca apa dia? Tuan-tuan dah hafal kan? Saya sebut lagi sekali. Apa dia? Kita baca, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh tak? Oh, nampak botol ayat Masya Allah. Sekejap lagi saya dahaga nak minum lagu mana tu, buat pergi jauh. Tak kat bawah tak apa tak? Sekejap tuan-tuan. Okey, Mas. Sorry kita kena minum ayat tuan-tuan. Okey, baik. Jadi satu lagi, sekali lagi bacaan sujud tilawah
sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Jika bertemu maka disunnahkan terlebih dahulu untuk bersujud kalau dalam solat. Kalau tak mau buat berdosa, tak berdosa, cuma kita nak dapat pahala lebih, kita buat. Itu kalau dalam solat. Kalau kita duduk dalam solat tak lagi, tak, kita baca. Maka kita tak perlu sujud pun tak apa, kita hanya berhenti sat, kita baca doa ni. Sebab makna dia baik. Boleh tuan-tuan pada ayat yang ke-15. InsyaAllah, jom. Kita boleh mula dah. Okey, dah 4-10 minit dah. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam biasa, sebelum kita mula membaca Al-Quran, Ummul Kitab Al-Fatihah, kita istighfar dulu agar Allah menyucikan hati kita. Yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih, itu yang paling penting. Jom kita sama-sama menyucikan diri dan jiwa nurani kita, insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal qataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal qataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا Astaghfirullah minal qataya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menyucikan hati-hati kita dan dibersihkan diri kita daripada segala dosa kecil dan dosa besar. Mudah-mudahan pembacaan Al-Quran kita pada pagi ini ada sinar, ada kebaikan dan manfaatnya, insya-Allah. Baik, jom kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, surah Sajdah juzuk 21 pada halaman ataupun muka surat 415. 415 kita baca bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من
نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Ayat 15 surah Sajdah, sujud tilawah, maka kita baca bersama-sama. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekali lagi, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. 3 kali. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Alhamdulillah, kita sambung ayat seterusnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Oh, kena baca kan ni tak ya? Tak payah baca. Dapat note tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan sabar bila tuan-tuan bermujahadah. Dia tulis kat sini. Kita panjangkan sedikit sesi pengajian dan baca Al-Quran sampai Ustaz Yaakob sampai. Kat sini sampai 40 macam tu lah. Masih berbaki dalam 20 minit ke 15 minit. Kita lajak lagi satu surah yang pendek dan ringkas tapi sedap dan lunak dibaca.
iaitulah sinonim dan padanan korelasi yang baik daripada surah Sajadah. Apa dia? Nama dia surah manusia, surah Al-Insan. No? Pagi Jumaat, imam dia akan baca 2 surah ni dalam salat subuh. No? Selepas surah Sajadah, dia akan sambung dengan surah Al-Insan. Jadi saya bagi masa 1 minit saat tuan-tuan, no? Sebelum kita pergi ke surah yang kedua, kita minum air saat dulu. Saya minum air saat, no? Minta izin, semua minum air dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cawan pun tak ada tuan-tuan, tak apalah. Alhamdulillah. Okey, baik. Baru 15 saat. Baik tuan-tuan, sebelum kita pergi ke surah yang kedua, jom kita tengok sikit surah Sajadah ni apa fadilat, apa kelebihan yang ada pada surah ini. Kita dah baca, jadi kita tengok sedikit kelebihan dan fadilat yang ada. Baik. Dalam pembacaan artikel yang saya sempat buka ni, terdapat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan fadilat, faedah ataupun hikmah untuk mereka yang mengamalkan surah Sajadah. Apa dia? Antaranya, baginda tidak pernah tidur sebelum membaca surah ini dan surah Al-Mulk. Maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi tidur pasti Nabi akan baca 2 surah ni, surah Sajadah dan surah Al-Mulk. Maka jika kita melazimi surah ini, insya-Allah kebaikan yang Nabi buat kita juga akan dapat. Apalagi benda yang lebih seronok kalau kita buat benda yang Nabi juga buat. Dia dapat pahala sunnah insya-Allah. Kemudian kelebihan yang kedua, bagi pembaca surah khususnya yang banyak membaca surah As-Sajadah, dia akan melindungi pembacanya dari siksa kubur, masya-Allah. Macam surah Al-Mulk juga. Surah Al-Mulk pun jaga tuan dia, pembacanya, daripada siksa kubur. Mudah-mudahan kita membaca surah Sajadah ini, kita juga akan terselamat daripada siksa kubur. Antara kelebihan surah Sajadah ini lagi, mendapat pahala besar seperti pahala solatnya pada malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ni besar tuan-tuan. Lailatul Qadar. Siapa baca surah Sajadah, pahala dia besar, seolah-olah mendapat pahala sembahyang ataupun solat pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun ataupun lebih kurang. Maka kelebihan dia begitu besar. InsyaAllah kita baca tak rugi apa-apa. Kemudian yang keempat, kelebihan surah ini, mendapat hidayah ilmu yang yakin. Dapat hidayah ilmu yang yakin. Yakin, al-yaqin la yazul bisyak. Keyakinan itu tidak terhapus oleh syak. Syak, zon, waham duduk bawah lagi. Maksudnya insya-Allah bila kita selalu membaca surah Sajadah, keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap ilmu yang Allah sebarkan di atas dunia ini jadi makin kukuh, kuat dan terpasak dengan baik. Maka surah Sajadah ni lebih kurang surah ketauhidan jugalah, ketauhidan, tauhid dan akidah insya-Allah. Dan yang kelima, kelebihan surah Sajadah, mendapat ataupun dikurniakan cahaya nur pada diri pembaca semasa dia mati nanti. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bila kita lazim membaca surah Sajadah, kematian kita akan menjadi kematian yang husnul khatimah. Allahumma amitna bihusnil khatimah. Mudah-mudahan Allah mematikan kita, menamatkan kehidupan kita dengan kematian yang baik, hasil daripada banyaknya kita membaca surah-surah daripada Al-Quran, terutamanya surah Sajadah. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah mudah-mudahan. Jom kita pergi kepada surah seterusnya, surah yang kedua, iaitulah surah Al-Insan. Baik, surah Al-Insan, Allahumma salli ala Muhammad, saat saya cari, berada pada muka surat bawah. Dia tak apa muka surat. Okey. 578. Surah Al-Insan maksudnya manusia.
Surah Al-Insan adalah surah yang ke-76. Dia terdiri daripada 31 ayat, turun di Madinah. Ini surah Madaniyah, dia turun kat Madinah. Juzuk 29, halaman 578. Tuan-tuan boleh mula buka. Kalau dah bersedia, jom kita teruskan bacaan. InsyaAllah kita baca laju macam tadi, hadar. No? Walaupun hadar, laju, tetapi hukum hakam tajwidnya kita masih jaga. Kita tak mau baca Al-Quran jadi dosa pula. Jom kita jaga elok-elok, insyaAllah. Baik, no, tuan-tuan? Baik, jom. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق
وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai dua surah yang baik pada pagi ini. Jadi tuan-tuan, sebelum saya tinggalkan dengan aslat seterusnya, saya tutup dengan sedikit Allahumma salli ala Muhammad, kata-kata yang sempat saya tulis dalam nota insyaAllah tentang kelebihan Al-Quran sebagai penutup. Jadi kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah menjadikan semua daripada kita menjadi para pecinta Al-Quran, khususnya dan seterusnya menjadi ahli keluarga Allah yang mulia, yang teristimewa di sisi Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, baginda Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, Inna lillah ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki keluarga di antara manusia. Inna lillah ahlina minan nas. Allah Ta'ala ada keluarga dari kalangan manusia. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi, Manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, Ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang special, orang yang istimewa, yang menjadi keluarga Allah, iaitulah ahli Quran. Siapa ahli Quran itu? Huwa ahlullah fil ardi wa khassah. Mereka adalah ahli Al-Quran, iaitulah mereka lah yang akan menjadi keluarga Allah di muka bumi ini dan akan menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah semenjak di dunia lagi sampailah di padang mahsyar akhirat nanti. Maka dengan itu, marilah sama-sama kita belajar Al-Quran. Tak reti belajar, dah reti cuba mengajar. Moga kita diberi kekuatan untuk terus istiqamah. Istiqamah ni apa? Berterusan dalam belajar dan menyebarkan ilmu Al-Quran ke seluruh pelosok dunia. Sehingga kita layak untuk menjadi keluarga Allah di dunia yang teristimewa insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu dulu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Summa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair, amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه Imam Al-Hakim. Baik, pertama dan sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan pada pagi ini. Alhamdulillah kita dah masuk pada pagi yang hari ini hari yang keempat ke hari yang kelima dah. Daripada pertemuan kita dalam 4am Club 2.0, insya-Allah tabarakallah, tahniah diucapkan pada yang masih istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang satu amal kebajikan dan kebaikan daripada pertemuan kita pada awal pagi. Yang mana apatah lagi pagi-pagi ni pula waktu yang hari yang bekerja. Kebanyakan orang bekerja, kita 4 pagi dah bangun dah, dan saya yakin ada sebahagian daripada kalangan sahabat-sahabat kita pun bekerja juga. Tetap dia bermujahadah. Maka Allah jualah yang layak memberikan ganjaran pahala kepada siapa yang bangun mujahadah ni, insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ni kita ada tetamu istimewa. Tetamu istimewa yang bersama dengan kita, yang subhanallah orang yang hebat di Malaysia ni, yang akan insya-Allah memberikan sepatah dua insya-Allah ataupun perkongsian berkaitan satu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita dalam Al-Quran. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita tengok Bank Negara Malaysia keluarkan data 2020, 75% manusia ataupun rakyat Malaysia di Malaysia khususnya 75% tidak ada simpanan ataupun disebut dengan allocation saving ataupun duit kecemasan lebih daripada RM1,000. Sedangkan ini adalah benda yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Quran. Di antaranya disebut dalam surah Yusuf ayat 47 dan 48. Boleh tengok muka surat 241, Allah kata apa? Mafhum dia, yakni Yusuf berkata, agar kamu bercucuk, yang dia berkata agar kamu bercucuk tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Dan kata Allah lagi, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan. Ini apa yang kamu jaga, apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun yang ini sulit, kecuali sedikit dari apa, yakni benih gandum yang kamu simpan. Baik. Sadaqallahul azim. Maka dalam ayat tu Allah kata apa? Ayat 47-48, Allah ajarkan kita agar mengambil sebahagian daripada harta kita ini dalam bentuk simpanan ataupun kita allocate sum duit kita. Ramai orang yang hari ini tuan-tuan rahmati Allah, dia berbelanja seolah-olah dia tidak akan ada masa yang lain dah. Dia berbelanja seolah-olah tidak dia memikirkan tentang apa yang akan berlaku di apa, mungkin saving ataupun perkara-perkara yang kecemasan yang perlu dia standby. Maka sebab tu pada saya tuan-tuan, kalau kita tengok, saya agak berkira-kira dan saya agak menjaga sikit soal money management ataupun kewangan. Sangat perlu untuk kita ambil berat, disebabkan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala,
benda ni adalah benda yang sangat penting. Kerana sebab tu tuan-tuan rahmatullah, alhamdulillah dah hampir 2 tahun ataupun setahun lebih di Darul Murtada sendiri di Madat tuan-tuan, gaji staf-staf ini dibayar menggunakan beberapa instrumen kewangan-kewangan yang saya study, dan kita boleh buat keuntungan daripada instrumen kewangan tersebut. Dan yang paling memberikan manfaat dan kesan adalah daripada pelaburan saham patuh syariah lah. Di Malaysia kita ada 900 lebih dagangan ataupun saham-saham yang didagangkan. 700 adalah yang patuh syariah, 200 yang tak patuh syariah. Ada 700 lebih. Bahkan saya bukan orang yang ahli untuk bercakap dalam bidang saham, walaupun saya ada sedikit knowledge. Dan malah alhamdulillah hari ini kita ada akademi di Darul Murtada. Di Madat saya wujudkan satu akademi Madat, iaitu saham Madat. Semua staf diberikan autoriti untuk terlibat dalam penglibatan saham. Malah saya berikan modal peribadi, setiap staf boleh layak menerima minimum adalah RM1,000. Kalau mereka untung 100% keuntungan, saya tidak akan kacau mereka. Kalau mereka rugi, saya terpaksa review portfolio untuk kita pastikan tidak akan berlaku lagi kerugian. Dan alhamdulillah ada staf yang memegang sampai 20-30 ribu ringgit pun ada. Dan sekarang kita jadikan train staf ni sampai peringkat, alhamdulillah sebahagian besar daripada staf dah mereka sendiri dah mula trade dan buat kewangan mereka sendiri. Jadi bukanlah saya nak bercakap tentang bab ni, cuma kita jemput orang yang selayaknya pada pagi ni insya-Allah untuk memberikan. Saya tak paksa tuan-tuan untuk masuk kelas apa semua, tak perlu. At least tuan-tuan belajar dengan apa yang guru saya akan kongsikan berkaitan macam mana untuk kita mengasingkan sebahagian 10 ke 20% setiap bulan daripada duit kita tu, sekurang-kurangnya masuklah dalam akaun simpanan mana-mana pun agar ada untuk emergency kalau berlakunya permasalahan. Jadi tanpa melengahkan masa, dah ni tanpa melengahkan masa, saya menjemput guru dan sahabat saya Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad. Yang tuan-tuan untuk makluman, semalam sampai dekat pukul 11 lebih kelas sama dengan Tuan Haji Asri. Tapi pagi ni subhanallah guru saya boleh lagi spam saya, beritahu kat Haji. Saya kata kalau Haji sibuk tak apa Haji, besok pun tak apa. Dia kata tak apa Ustaz, terus buat. Dan untuk makluman, kenapa saya sangat serius dan memperjuangkan saham ni, alhamdulillah semalam juga kita buat emergency kutipan untuk satu madrasah yang terbakar. Terbakar macam cakap KL pula aku kan, pada orang Kedah kan, terbakar. Dan emergency code dalam 8 minit kita buat kutipan, Allah izinkan dapat RM30,000 yang terus diserahkan oleh pegawai PPZ Ustaz Husni kepada pihak madrasah. Ni adalah madrasah yang ke-7 yang kita bantu dengan nilai 50 ke 30 ribu ringgit. So orang yang layak bercakap dalam bab ni, of course pada saya harapkan mudah semua sahabat-sahabat dalam ni. Di Zoom ada 100 lebih dan juga di Facebook ada lebih kurang dekat hampir 200 orang ni. Wajib kepada kita jadi kaya dan bertakwa, sebab tuan-tuan kalau 300 orang yang pagi ni live sama kita jadi kaya dan bertakwa, kalau seorang boleh derma 1,000 sebulan, kita boleh bantu RM300,000 setiap bulan pada mana madrasah ataupun surau orang-orang yang berkeperluan, insya-Allah. Jadi saya serah kepada mungkin bersama dengan saya Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad Haji, ramai orang yang dalam ni ataupun orang yang mungkin tak faham tentang apa itu saham patuh syariah ataupun tentang money management khususnya Haji. So minta Haji kongsikan dengan seluas-luasnya dalam 20 minit. Kepada sahabat-sahabat semua dalam ni, dia tak ada, bukan dalam ni bukan kita nak kempen apa-apa, kita nak pastikan semua dalam jadi kaya dan bertakwa insya-Allah. Jadi Haji, silakan Haji, tafadhal mashkurah. Terima kasih Haji bersama kita pagi ni. Awal-awal pagi ni patut duk golek-golek atas katil. Sila Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi Ustaz, Ibu Isra dan semua sahabat-sahabat syurga insya-Allah, amin. Alhamdulillah, pagi ni kita dapat bersama. Lama tak bercakap pukul 4 pagi ni Biasa cakap pagi 8.30 pagi, ni 4.30 pagi. Alhamdulillah. Okey, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama pada pagi ni. Sebenarnya tak nak kongsikan apa sebenarnya kepada semua, tapi cuma apa yang saya boleh kongsikan adalah masyarakat Malaysia ini sebenarnya saya bimbang dari segi bila saya lihat data-data yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ni tak ada simpanan. Okey. Kita ada masalah simpanan. Itu memang statistik yang menakutkan lah. Dan apabila berlaku hari ni kita lihat COVID-19,
Mana tak dengar Ramai suara yang dia terkesan, kalau nak buat lagi dia akan masuk. daripada apa yang berlaku, dan ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai yang mengalami kepayahan, kesusahan dari segi perniagaan dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok balik apa yang berlaku ni adalah satu hikmah yang besar lah. Kerana memang kita pun sebenarnya kita dilatih, kalau pepatah orang Melayu kata apa, sediakan payung sebelum hujan. Dan dalam surah Yusuf pun Allah dah suruh kita sentiasa beringat, sentiasa disiplin menyimpan. Sebab tu dari hadis yang sahih, yang mana kalau kita lihat sejarah Nabi dulu pun ada dari segi sumber pendapatan kita perolehi, right, 1/3 tu kita gunakan untuk kehidupan, 1/3 kita gunakan untuk simpanan dan kita laburkan, dan 1/3 adalah untuk kita infakkan. Itu formula money management sebenarnya, right? Yang mana itulah beza petani ni dengan orang lain. Ni ada sejarah dulu macam mana seorang petani ni dia sentiasa cukup dengan apa yang dia ada. Dia orang tanya apa rahsia dia adalah 1/3 apa yang dia perolehi itu dia gunakan, 1/3 adalah untuk dia simpan dan dilaburkan, dan 1/3 untuk diinfakkan. Dia persoalan kat sini, kalau kita nak buat 1/3 untuk infak tu macam magic lah kan, macam magic lah, macam yang ada pun tak cukup, 1/3 nak infak memang lagi payah lah. Tapi itu realiti sebenarnya. Itulah. Sebab tu dalam konsep rezeki ni saya pun tak pandai mana pun. Tapi sebab daripada dengan Ustaz Kusro, dengan sahabat-sahabat, guru-guru yang lain yang banyak berkongsi, ramai orang takut buat infak ni, ramai orang takut buat memberi ni. Okay, sebab dia kata aku terhad, sumber pendapatan terhad. Jadi takut nak memberi. Bila takut nak memberi itu dengan harapan kita bekerja kuat, dengan harapan kita boleh menyimpan, tapi tak simpan juga, sama juga, habis juga macam tu je. Jadi sebenarnya dalam dunia banyak peluang dan ruang yang ada. Salah satunya adalah melalui taburan saham. Cuma hari ini sebenarnya secara peribadi yang mungkin baru mengenali diri saya, rakyat Malaysia sebenarnya tak faham tentang konsep pelaburan. Okay, dan ramai rakyat Malaysia terlibat dengan pelaburan yang salah. Bila sebut tentang pelaburan ni bermaksud kita goyang kaki dapat duit. Kan, tanpa melakukan apa-apa kita dapat duit dengan mudah. Mana ada kalau begitu mudah goyang kaki dapat duit, tak payah. Semua orang kita tak payah kerja lah kan. Kita tak payah kerja, tak payah bangun, tak payah nak bangun pagi, nak pergi pejabat, nak berniaga, tak payah. Jadi begitu mudahnya hidup ni. Sebab tu ramai yang terjebak dengan skim-skim yang salah. Itu yang berlaku sepanjang PKP ni. Ya, you always dia maklum muka saya, muka ustaz, dan ramai lagi lah ustaz-ustaz yang terlibat, yang mana disalahgunakan dan menyebabkan ramai yang terlibat dengan benda-benda yang salah. Dan makluman statistik yang terbaru yang saya terima, kesan daripada COVID-19 ni, kesan COVID-19, penyalahgunaan apabila masyarakat tersepit, terdesak dan mula mencari alternatif sumber pendapatan, mereka terjebak dengan skim yang salah. Dan hari ini kita dapat lihat jumlah kerugian yang berlaku sepanjang 3-4 bulan yang lalu adalah bernilai hampir 100 juta ringgit. Satu jumlah yang besar tuan-tuan. Sedangkan 100 juta ni kalau tolong orang senang, tolong orang susah, banyak dapat manfaat daripada ketipu dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Tapi persoalannya kenapa itu berlaku? Itu berlaku disebabkan oleh kita jahil, kita tak ada ilmu kewangan dan pelaburan. Jadi sebab itu, dan bila kita terlibat dengan pelaburan pula, kita nak untung je. Ini menyebabkan kita terpesona dengan skim-skim yang ada di luar sana, dan akhirnya kita mengalami kerugian yang lebih besar. Dan kita susah, kita tersepit, nak perlukan duit, pergi pula terlibat dengan jalan-jalan yang salah, dan akhirnya mengalami kerugian. Okay? Sedangkan salah satu sumber yang bagi yang saya lihat secara peribadi, saya tak kata dia mudah, tapi dia tak juga tak susah, iaitu pelaburan saham yang sah dan patut syariah yang ada dalam negara. Okey, yang ada dalam negara. Kerana pelaburan ni boleh bermula dengan serendah RM100. Dah boleh mula dah. Dan janganlah harap RM100 besok jadi jutawan. Tapi kenapa tidak dengan ilmu yang betul, RM100 kalau kita laburkan, selama ni kita simpan dekat simpanan yang ada di luar sana, kita dapat pulangan 6% setahun. Tapi dalam asbab kalau kita ada ilmu yang betul, guru betul, asbab dan terlibat dunia pelaburan ni, pelaburan saham khususnya, RM100 tu kalau kita dapat, let's say lah, saya kata 20% setahun.
still it's a good return. Maknanya pulangan yang lebih baik daripada 6% setahun. Dan realitinya kalau menggunakan ilmu yang betul, dengan pelaburan RM3,000, saya suka gunakan benchmark RM3,000 hingga RM5,000. Kalau kata RM3,000, ada RM5,000 kita kena disiplin menyimpan lah. Right? Kita kena disiplin menyimpan. Sebab itu asas kehidupan ni mana pun kita kerja, kita kena simpan untuk masa depan, untuk persaraan, untuk anak-anak sekolah, untuk masa depan. Kita bukan simpan untuk diri kita pun sebenarnya, untuk keluarga. Biasanya saya percaya semua orang kerja kuat ni macam simpanan untuk hidup yang lebih selesa. Betul tak semua orang bercita-cita jadi jutawan pun. Tapi tuan-tuan tak salah bercita-cita jadi jutawan. Kerana jadi jutawan ni kita cerita lagi banyak kita dibantu. Okay. Dulu pun cuma saya alhamdulillah syukur tak macam mana tak, memang saya ni memang suka duit lah. Saya memang suka duit. Memang dari sekolah menengah, universiti, saya dah memang suka mencari duit. Jadi memang dah biasalah dengan istilah nak jadi jutawan ni, nak berjaya ni memang dah ada dalam diri saya. Walaupun saya hanya anak orang kampung je tu, tak ada hebat mana pun, sama je. Mak Aisyah ni hanya kaitan kerajaan. Tak ada yang tak ada siapa pun yang berniaga. Saya seorang yang keluar. Adik-adik saya seorang yang keluar daripada dunia kerajaan. Saya seorang yang terlibat dalam dunia perniagaan. Okay. Cuma diterap dari awal lah. Saya minat tu dah ada. Jadi nak kata kat sini sebenarnya, kenapa saya suka terlibat pelaburan ni, sebab suka atau tidak, kalau kita bekerja macam mana pun, kita berniaga macam mana pun, duit tu untuk apa? Kenapa kita cari duit? Itu soalan, kenapa cari duit? Sebab kita tahu duit yang ada ni, kita lebih banyak bantu orang. Dan sebab tu saya sebenarnya terinspirasi bila tu Allah kenalkan saya dengan ustaz baru masuk tahun ketiga. Jadi banyak saya belajar, iaitu duit ni betul. Duit ni dulu duit ni saya mengejar duit lah, sama je. Lah saya pun orang biasa kan, kerja sana, cari bisnes sana, kerja sampai malam, cari duit kan. Tapi sebenarnya duit tu untuk apa? Dan duit tu untuk kita ke? Padahal tak pernah cukup. Sebab bila cari duit untuk kita, untuk aku. Memang tak pernah ada istilah cukup. Tapi kalau kita berfikir mencari membuat sesuatu, menambah pendapatan ni untuk memberi kebaikan kepada umat, Allah memudahkan urusan kita. Dia magic. Waktu magic. Saya sebenarnya magic ni banyak belajar sepanjang program kita lah, program 4AM ni masa bulan Ramadan. Dari situ bukanlah kata sebelum ni saya tak infak, tak sedekah. Tapi tak buat gila-gila. Tak buat gila-gila, maksudnya dulu kita sedekah lah RM10, RM100, RM1000, sedekah. Tapi bila bulan puasa lepas, kita boleh buat program sedekah, buat kumpul dapat RM600,000, bagi orang tu RM50,000, RM100,000. Ui, dia punya magic tu, ya Allah, ya Tuhanku. Tak tahu nak cakap macam mana lah. Jadi kat situ terpukanya. Ini sebenarnya sebab 4 pagi juga, sebenarnya 4 pagi program. Dan kami, bila ustaz selalu PM saya, Haji jom kita buat ni, benda-benda yang tak masuk akal. Tapi betul, memang dalam keadaan orang kata kepayahan, lalui COVID-19, ramai orang mengalami kepayahan, termasuk semua orang. Saya rasa semua orang terlibat. Dan apabila berlaku kepayahan ni, apabila kita menyumbang dan memberikan ketika orang susah, dia punya magic Allah bagi tu tak boleh nak cakap. Jadi sebenarnya pelaburan yang orang kata nak mencari kekayaan ialah pelaburan kepada akhirat. Itu dulu. Baru datang saham. Saya kata saham ni pun sama. Hari ni kita didik semua orang, anak-anak didik yang di bawah Syamat Academy ni, sebelum nak berdagang saham, nak beli jual saham ni, kita buat sedekah dulu. Dia magic anak didik saya sekarang level lebih beza. Sebelum kita nak beli jual saham ni, kita zakat dulu. Lagi magic. Selama ni kita buat zakat lepas untung. Lepas dapat hasil, terbalik pula dah. Zakat dulu. Saya kata, wah ini lagi luar biasa. Kan? Sebab saya terapkan sedekah. Tapi anak-anak didik saya lain pula dah buat haji, kita zakat dulu. Saya kata Masya Allah. Tabarakallah. Jadi cuma itu kita buat, tetapi nak tak nak kat dunia ni kita carilah sumber tambahan. Kerana hari ini dengan satu sumber pendapatan tak cukup. Kita berniaga pun tak cukup. Sebab tu ramai orang berniaga pun dia buat macam-macam perniagaan. Orang bekerja pun dia cari sumber kedua. Jadi suka atau tidak, kita perlu mencari sumber kedua.
atau bahasa Jawa kata multiple source of income, MSI. Okey, kerana satu sumber pendapatan memang tak cukup dengan keadaan hari ini. Okey, kerana kos sara hidup semakin meningkat, kos pelajaran anak-anak semakin meningkat, kos makan sekolah, dulu kita pergi sekolah bagi 50 sen cukup. Hari ni cuba bagi anak kita 50 sen tengok. Mau kena menyumpah kat situ kan? Tak adalah, ini realiti lah. Jadi kurang-kurang hari ni RM5. Sedangkan dulu kita 50 sen, kita makan juga, dapat air, dapat nasi lemak, dapat kuih. Hari ni 50 sen dapat apa? Air pun tak lepas. Tapi benda yang sama. Ini maksud saya, kos sara hidup semakin meningkat. Atau bahasa ekonomi dia panggil inflasi. Jadi suka atau tidak kita perlu mencari sumber pendapatan. Yang saya lihat, salah satu cara yang lebih mudah adalah melalui pelaburan saham. Dan pelaburan saham ni adalah perniagaan. Ramai pula salah faham. Dia sebut pelaburan saham ni dia kata forex ke? Pelaburan saham ni bitcoin ke? Pelaburan saham ni tikam-tikam ke, judi ke? Tuan-tuan, pelaburan saham ni di Bursa Malaysia maupun di dunia terdapat di bursa sendiri terdapat lebih 700 syarikat patuh syariah yang dikawal selia oleh Majlis Penasihat Suruhanjaya Sekreti Malaysia yang mana diketuai baru je Agung memperkenankan pelantikan 9 ahli jawatankuasa Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekreti Malaysia yang mengawal selia produk-produk yang ada dalam pasaran saham yang diketuai oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, seorang cendekiawan kewangan Islam yang tersohor di dunia, orang Kedah. Orang Kedah orang Kedah ni kan, Dr. Daud Bakar, orang Kedah. Dia memang bukan bagi saya bukan pakar lagi, memang cendekiawan, memang orang bijak pandai dalam bidang kewangan Islam ni. Tapi orang salah pandang, orang ingat saham ni forex. Dan ramai pula orang Islam ingat forex tu saham. Tuan-tuan, forex tidak patuh syariah. Okey, forex tu tak pernah halal sebab duit tidak boleh didagangkan. Okay, duit hanya komoditi, alat untuk membeli barang. Tapi orang salah faham, dia kata ada akaun syariah, kita kaji mesti ada ilmu, itu syariah. Tidak. Duit tidak boleh didagangkan. Alright? Duit adalah alat untuk membeli barang. Berbanding dengan saham. Saham adalah pemilikan dalam syarikat. Okay? Seperti mana ASB, kita simpan dalam ASB. Kita simpan dalam unit amanah. Duit yang kita laburkan tu, ke mana duit tu pergi? Sebahagian besarnya melalui pelaburan saham. Okay, dengan bahasa mudah, hari ni kalau kita nak berniaga, mungkin kita perlukan modal. Nak buka perniagaan. Contohlah saya ambil lah perniagaan Starbucks sebagai contoh lah. Atau McDonald sebagai contoh. Nak buka McDonald, nak buka Starbucks atau buka stesen minyak. Kita perlukan modal yang besar. Right? Nak buka nama syarikat, bagi syarikat pun dah mahal. 2,000 dah. Belum nak buat stesen minyak tu lagi. Belum nak buka kedai kios Starbucks. Belum ataupun nak buka kios McDonald. Kita perlukan jutaan ringgit. Tapi kenapa tidak kita memiliki pegangan dalam syarikat-syarikat? Belilah saham Starbucks, belilah saham McDonald, belilah saham Shell dengan modal serendah RM1,000 atau modal serendah RM400. Anda adalah pemilik bersama syarikat tersebut. Kan? Jadi walaupun kita tak berniaga secara langsung, tapi apabila kita memiliki pegangan dalam syarikat, maka kita adalah pemilik syarikat. Contohlah tu contoh. Contoh kedua saya ambil hari ni, orang sibuk tentang COVID kan. Cerita tentang COVID dan apa permintaan yang paling tinggi sekarang dekat luar tu. Dan sahabat saya tadi baru berkongsi kan, hari ini sarung tangan getah sahaja akibat daripada COVID-19, dunia memerlukan sarung tangan getah sebanyak 330 bilion. Alright, 330 bilion sarung tangan getah. Alright, dan 10,500 unit sarung tangan getah digunakan setiap saat. Ini sumber yang saya dapat daripada majalah Labo lah. Okey. Ini sumber 330 juta. Tuan-tuan nak tahu tak? Pengeluar sarung tangan getah, kalau diperlukan 330 bilion sarung tangan getah ni, kesan COVID ni, Malaysia, negara kita ni, right? Syarikat di Malaysia 60% atau 70% daripada 330 bilion tu, sarung tangan getah yang diperlukan ni, datang daripada negara kita. Syarikat-syarikat yang mengeluarkan sarung tangan getah. Contohlah, mungkin tuan-tuan tak pernah dengar. Nama syarikat, tuan-tuan nak pergi sarung tangan getah, pergi kedai nak beli mask, cuba belik kotak tu. Kat situ ada nama-nama syarikat seperti K+, seperti Top Glove. Kalau sarung tangan getah seperti Top Glove. Seperti Kosan,
seperti Hartalega, seperti Supermax. Tahukah tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan miliki saham-saham ini, mana tuan-tuan memiliki saham ni, right, dengan pelaburan serendah RM1,000 lah saya katakan. Tahu tak tuan-tuan, hari ini dalam tempoh 5 bulan ini, tuan-tuan membawa pulang pulangan antara 100 sehingga 1000% dalam tempoh 5 bulan. Can you imagine? RM1,000 boleh jadi RM5,000. RM1,000 boleh jadi RM10,000 dalam tempoh 5 bulan. RM1,000 jadi RM5,000, RM4,000 tu, hello. Banyak benda boleh buat tau. Banyak benda yang boleh buat. Dan ini bukan kisah dongeng. Bukan kisah dongeng. Saya sendiri yang saya laburkan RM5,000, ada yang saya laburkan RM9,000. Hari ni dah jadi RM49,000. Dalam tempoh 5 bulan. Dan semalam saya buktikan anak murid saya, dia beli saham tu dengan modal RM28,000. Bulan tak lama tu dia beli bulan 4, RM28,000. Hari ni pelaburan dia menjadi RM300,000. Cukuplah saya rasa kalau kata untuk kita buat umrah, untuk pergi haji, persiapan tu, siapa nak bagi? Alright? Jadi ini yang perkara-perkara yang perlu kita ambil peluang lah. Alright? Perkara yang perlu kita ambil peluang. Sebab kalau saya nak share screen tu, memang nangis kalau tengok. Memang nangis. Tak masuk akal kan? Maksudnya kalau labur RM28,000 jadi RM300,000. Belum masuk kalau labur RM2,000, dapat RM30,000. 5 bulan. Sekian cepat kaya bukanlah. Tapi inilah realiti peluang dan ruang yang ada sebenarnya dalam dunia pelaburan saham. Okay? Dan sebenarnya kalau kebanyakan masa bulan 2, bulan 3 tu, siapa yang terlibat ketika orang takut, orang melabur dengan betul, dengan ilmu, memang gandaannya 10 kali ganda lah. Tapi ini bukan selalu hari-hari berlaku tuan-tuan. Saya dah terlibat dalam dunia pelaburan saham ni masuk tahun yang baru terlibat. Baru masuk tahun yang ke-24. Saya dah terlibat dengan saham ni baru masuk tahun yang ke-24 yang masih banyak benda saya kena belajar. Saya terlibat dengan saham ni pada ketika saya di UiTM lagi. Dan ITM menyediakan program diploma analisa pelaburan. Salah satunya universiti tempatan yang menyediakan ilmu ni. Dan termasuklah ijazah dalam bidang pelaburan. Baru je wujud, 3 tahun lepas tak silap saya. Tapi malangnya orang Melayu takut nak belajar ilmu ni. Dia takut nak belajar ilmu ni. Sebab dia kata susah. Saya kata, ya Allah, ilmu mahalnya ilmu tu. Saya kata, dia teori. Tapi itulah, kalau benda tu tak praktikal, takkan ITM wujudkan. Tak wujudkan. Jadi, alhamdulillah saya merupakan salah seorang graduan dalam bidang diploma analisa pelaburan saham dan merupakan pelajar terbaik tahun 1997. Yang mana tuan-tuan saya nak cerita, ni bukan cerita saya pandai. Saya masuk ITM tu, bila dapat subjek tu pun saya takut. Saya tak pandai matematik. Saya tak pandai bahasa Inggeris. Saya tak pandai basic account. Masa form 4, form 5 jahanam. Jahanam. Memang nasib baik pas SPM tu. Tapi masa belajar form 4, merah je, fail. Tak pernah pas. Tak pernah pas basic account. Tak pernah pas matematik. F9 masa tu lah. Tapi bila masuk ITM tu, tapi alhamdulillah lah SPM saya pas lah. Cuma asbab dapat masuk ITM tu, sebab result saya pun ngam-ngam je. Tapi izin Allah dapat masuk ITM, saya buktikan saya boleh menjadi pelajar terbaik. Tapi nak tunjukkan apa? Menunjukkan usaha je sebenarnya. Pandai bodoh ni sebenarnya kita yang cakap aku ni bodoh lah. Aku tak pandai lah. Kita yang cakap sedangkan Allah bagi kita akal fikiran. Maknanya semua akal fikiran Allah bagi, kita bijak lah. Kita lah kena menggunakan akal fikiran tu. Jadi kita upgrade. Kita selama ni mungkin upgrade teknologi, upgrade telefon, upgrade laptop. Tapi tak pernah upgrade otak yang Allah bagi ni. Jadi sebenarnya sebab tu perlukan ilmu. Dan hari ni untuk kuasai ekonomi, kita perlukan ilmu. Kan, itu je. Dan ilmu ni luas. Hari ni 4 pagi pun kenapa kita bangun 4 pagi? Kan kita mendatangi ilmu. Kan kita dapat dengar tadi ngaji, baca dengan betul, baca Quran, ustaz tazkirah ustaz. Ilmu kan? Jadi ilmu dunia, ilmu akhirat kita perlu seiring lah. Kan? Jadi sama dalam dunia hari ni, nak cari kehidupan bagi saya, kita perlukan ilmu untuk menguasai ekonomi. Dan salah satu cabang yang saya lihat adalah pelaburan saham. Kerana kalau nak terlibat dengan hartanah, kita mungkin perlukan modal besar. Kita perlu buat pinjaman. Tapi dalam pelaburan saham ni,
Nak buka akaun pun hanya RM10 sahaja. Kan, RM10 sahaja. Nak buka akaun, ramai kata nak buka akaun saham ni berapa modal? RM10 sahaja. Okey. Macam saya di bawah RHB Investment Bank, pembukaan akaun bawah saya free. Buka akaun free tuan-tuan, tak payah bayar. Buka akaun, belajar ilmu pelaburan dan berapa nak melabur suka hati. Suka hati. Jadi dia tak ada mesti melabur RM1,000, RM3,000, tak ada. Sebab dia macam mana unit minima pelaburan ni tuan-tuan, alright? Minima di pelaburan saham ni, minima unit 100 unit. Jadi kalau saham tu contohlah saham tu 20 sen, kali 100 unit, baru RM20. Campurlah brokerage, kos tambahan RM30. Dah boleh mula, tapi memang tak boleh kaya lah. Labur 30, kau janganlah expect besok keluar Ferrari, memang taklah. Kan? Jadi maksud permulaan tu tak ada isu. Boleh je mula berapa pun. Tak mula pun bagi saya sekurang-kurangnya kita ambil tahu peluang dan ruang yang ada untuk kita gandakan wang. Sebab saya ulang, dalam keadaan hari ini, suka atau tidak, kita perlu cari duit tambahan. Dan semalam, Alhamdulillah, program kita semalam, saya ada program buat habis 3 hari. Tak, ni bukan cerita pasal program, semalam secara langsung. Boleh baca kat Facebook saya. Betul lah Haji, hari ni je saya untung 5 angka. Hari ni saya untung 4,000. Hari ni saya untung 1,000. Hari ni selama ni saya ingat dah 6% setahun. Dengan ilmu ni 6% sehari je. Saya kata, inilah magic ke. Cuma saya tak pernah mengujakan orang lah. Sebab saya tak nak orang teruja. Kan, 6% sehari. Biar betul 10% sehari. Tak. Saya kata 10% sebulan. Sejujurnya saya nak beritahu tuan-tuan, kalau kita ada ilmu yang betul, bermodalkan RM3,000, kita cari duit simpan kan. Cari modal RM3,000, 10% sebulan. Kalau kita dapat cari 10% sebulan, kalau sehari dapat 10% tu, sebulan tu dah selesai lah. Tapi buat istiqomah sebanyak 10% sebulan, dalam tempoh 5 tahun, tuan-tuan percaya tak? Modal RM3,000 tu jadi RM1,000,000. Cuba kira. Modal RM3,000 tu, setiap bulan dia dapat 300. Tak banyak kan? Bulan kedua, jadi 3,300. Cari lagi 10%. Dapat lagi 300. Dapat 3,600. 3,600, cari lagi 10%. 360. So, jadi 4,000. Nampak sikit kan? Tapi kalau kita congak benda tu selama 5 tahun, 3,000 tadi menjadi 1 juta, tuan-tuan. Jangan cakap tak menjadi jutawan. Tak percaya, cuba kira sendiri. 3,000, 10% sebulan, jadi 1 juta. Jangan cakap berangan, saya tak boleh jutawan. Boleh lah. Boleh. Tapi kena ada ilmunya lah. Okay, kena ada ilmunya. Dan saya tak suruh buat pun 10% sehari ke. Tak payah. Tapi hari ni memang magic lah. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh follow saya punya Facebook. Saya buat perkongsian. Macam semalam pagi pun kan. Macam tengok bola, saya buat ulasan. Saham tu pom naik sekejap, pom 10%, 30%. Gila saya kata. Tapi ulanglah, benda ni bukan hari-hari berlaku. Cuma sepanjang PKP ni Allah izinkan dengan keadaan pasaran yang orang kata ekonomi tak bagus. Tapi Alhamdulillah lah, pasaran saham sangat-sangat bagus. Dan cuma pasaran ni saya ulang lah, jangan nampak dia mudah dia tak sesenang yang dijangka lah. Kalau senang semua dah kaya juga kan. Dia tak semudah tu. Cuma nak beritahu, peluang pelaburan ni wujud. Terdapat 700 syarikat tersenarai yang patuh syariah di bursa saham. Dan semua orang boleh terlibat. Cuma syarat terlibat guna duit lebih lah. Jangan kalau duit tak ada, tak apa, belajar je dulu. Dah tahu peluang tu ada, kita disiplin menyimpan. Jadi kita adalah satu semangat nak menyimpan dan menggandakan duit di masa depan. Adalah semangat sikit, orang kata dulu nak pergi haji, nak pergi umrah mungkin makan masa 10 tahun akan datang. Tapi sebab ada ilmu, mungkin kita melabur dengan betul, mungkin kita boleh pendekkan masa. Daripada nak pergi haji, nak kumpul pelan-pelan, simpan RM100 sebulan, mungkin 10 tahun akan datang baru dapat kumpul. Mungkin hari ni kita simpan dan labur, mungkin dalam tempoh 2-3 tahun, kita boleh tunaikan apa yang patut kita nak buat. Itu je tuan-tuan. Right? Pelaburan ni untuk mempercepatkan. Tapi dia bukanlah satu skim cepat kaya, yang hari ni labur besok kaya, tidak. Jadi perlukan ilmu. Semua bagi saya, dunia perlu ilmu, akhirat perlu ilmu.
Kan dia tak ada benda shortcut dalam dunia. Sebab tu nak kuasai ekonomi perlu kuasai ilmu. Ini asas lah. Tapi orang kita takut. Orang kita pula hari ni ramai kata, oh yang buat seminar, yang berkongsi ilmu ni semua jual IELTS. Kalau jual IELTS, tak payahlah. Kalau dia pandai sangat, dia baik sangat, dia power sangat, tak payahlah kongsi ilmu tu buat sendiri. Sedangkan bagi saya, ilmu ni, yang buat seminar berkongsi ilmu ni, kan Allah pesan 3 perkara yang bekalan kita di akhirat nanti adalah sedekah jariah yang kita buat, doa yang soleh dan ilmu yang manfaat. Jadi, kan, kat mana, tang mana yang kata ilmu ni tak payah belajar dengan orang? Kalau semua tengok YouTube, semua baca buku, tak payah sekolah lah anak kita. Tak payahlah kita masuk universiti. Kan? Jadi pelik masyarakat kita. Jadi sebenarnya datang lagi ilmu sebelum kita buat apa pun. Right? Dan itu sikit sebanyak lah mukadimah. Bukan cerita pasal saham tu sangat sebenarnya. Nak cerita sebenarnya kita disiplin menyimpan. Right? Kita buat pelan-pelan, cari ilmu. Banyak je program-program percuma yang saya buat. Dan program-program perkongsian ilmu di Facebook. Jadi ambil lah. Tak suruh masuk kelas pun, tak payah. Kan? Ambil pendedahan tu dulu. Okay? InsyaAllah dari situ kita nampak peluang yang ada dan kita boleh disiplin menyimpan. Barulah nanti dah bersedia nak melabur, kita melabur. Kurang-kurang pun kita taklah terjebak dengan sikit-sikit masalah. Itu pun dah Alhamdulillah dah. Sebab saya bukan nak suruh anda melabur terus. Kurang-kurang anda dapat membezakan antara pelaburan yang betul dengan pelaburan yang salah. Dan akhirnya matlamat kita untuk gandakan duit. Untuk gandakan duit untuk apa? Untuk lebih banyak zakat yang dapat kita keluarkan. Itu seronok tuan. Sebab tu ultimate nak melabur pun bukan sebab nak kaya tadi tu. Sebab berbanyak zakat. Dan umur mungkin sekarang 40, umur 50, saya pun dah 44. Soalan pada diri saya sendiri dulu pun, takkan zakat saya nak bayar setiap tahun RM100? Takkan setiap tahun zakat saya keluar RM1,000? Bila lagi nak rasa? Kan? Ratusan ribu. Dan Alhamdulillah tahun ni sekadar bukan nak beriak sebagainya, tapi untuk memberi inspirasi. Bila kita betulkan niat, tahun ni sebenarnya saya niat nak bayar zakat RM250,000 pada tahun ni. Tapi ingat izin Allah. Izin Allah dan keadaan PKP, orang kata ekonomi yang tak mencabar sebagainya, zakat yang dah dikeluarkan oleh syarikat dan diri saya sendiri telah lebih daripada menuju ke RM400,000. Magic ya Allah, magic. Pusatkan zakat pun terkejut. Haji, tahun lepas Haji bagi zakat RM150,000. Ini baru 6 bulan Haji dah keluar double je. Saya kata Allah, tu bukan saya punya, itu saya kata tu rezeki daripada Allah. Jadi bila kita tanamkan niat betul, mungkin asbab dulu menteri dah sekarang kan, dulu dia mufti, dia kata saya sumpah Haji, dia kata insyaAllah tahun ni Haji bayar 1 juta. Amin, saya kata. Amin 1 juta zakat. Tapi Alhamdulillah, sasaran saya tahun ni 250,000 telah tercapai, tapi seronok sekarang saya nak gandakan. Saya target 500,000. Kan? Saya tulis, saya kata, ya Allah ada 6 bulan lagi. Bagi saya kerja kuat, doa saham-saham saya naik 500,000 zakat. Jadi seronok tuan-tuan. Seronok bila tu dah Allah bagi nikmat yang tak disangka-sangka. Itulah dia yang baik di Allah, yang lemah di saya. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi memberi ruang kepada diri saya untuk berkongsi. Alright. Dan sebab nak waktu subuh kejap lagi kan, ada yang nak pergi masjid, sebagainya. Jadi saya pass balik pada Ustaz lah. Mungkin kita buat Q&A ke ataupun saya serah balik semula pada Ustaz. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, salah silap. Tuan-tuan, tak ada niat nak kata hebat ke diri saya, tidak. Kerana ilmu ni semua milik Allah SWT. Dan yang baik tu semua daripada dia. Kita tak ada apa-apa pun. Ilmu tu pinjaman je. Pinjaman daripada Allah SWT. Kan? Dan saya seronok berkongsi. Sebab tu memang agak penat lah sebenarnya sepanjang 4 hari ni. Sebab back to back. Tapi tak apa, seronok lah. Seronok melihat ilmu ini dapat dimanfaatkan, disebar-sebarkan. Jadi Alhamdulillah dari situ kita dapat memberi kebaikan kepada ummah, terutama di kalangan umat Islam. Dan untuk makluman semua, di kalangan Bumiputera Islam atau Bumiputera di Malaysia yang terlibat dalam pasaran saham hari ini, sehingga hari ini, yang mana Bumiputera Malaysia terdapat 20 juta rakyat Malaysia Bumiputera, tetapi yang terlibat dalam dunia pelaburan saham, yang ada akaun saham hanya 500,000 sahaja. Okey, berapa persen daripada rakyat Malaysia? Itu pun 500,000 ni yang ada 3-4 akaun. Tanya Ustaz pun ada 3-4 akaun. Jadi kalau ambil 3-4 akaun setiap individu ni, mungkin Bumiputera yang ada akaun saham ni 200,000 je. Berbanding 20 juta Bumiputera. Yang lain bukan Bumiputera. Jadi di mana silapnya? So, nak tak nak, suka atau tidak, kita kena bangkit, kuasai ekonomi,
Dan zakat, jangan lupa zakat saham wujud. Okey, sebab tu saya suka terlibatkan saham ni. Zakat perniagaan, ramai orang berkongsi ilmu tentang zakat perniagaan. Tapi ramai orang tak sentuh zakat saham. Jadi saya suka nak ambil kesempatan untuk berkongsi tentang kekayaan-kejayaan dalam dunia pelaburan supaya kita dapat mengeluarkan zakat saham dan tanggungjawab kita sebagai orang Islam membantu dan memberi manfaat kepada ummah, insya-Allah. Okey, dan saya pas mula kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Silakan Ustaz. Okay, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat dan guru saya Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad. Baik, betul sikitlah perkongsian berkaitan ilmu pelaburan saham ni. Saya bukan nak mengajak, nak memaksa tuan-tuan untuk terlibat dalam saham, tak sama sekali. Malah saya bukan dapat royalty apa-apa. Malah saya beritahu ke Haji Asri, saya minta izin untuk saya juga berjuang dalam mengajak orang terlibat dalam pelaburan saham sebab saya sendiri dah hampir 2 tahun saya terlibat. Itu dulu. Dan Alhamdulillah untuk tahun lepas Allah izinkan, bukan nak tunjuk tapi nak mudah-mudahan tuan-tuan pun boleh dapat semangat yang sama. Untuk zakat saya untuk tahun 2019 adalah RM30,000. Bersamaan sekitar profit dalam 1.2 ataupun 1.3 juta. Dan tahun ni saya target double 2.4 million untuk profit bukan sale. 2.4 million on profit dan zakat adalah RM60,000. Boleh tak saya minta tuan-tuan aminkan dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk tahun ni. Sebab saya nak lawan guru saya. Kalau Haji Asri dia boleh buat tahun ni untuk 6 bulan pertama ataupun 2 kuarter pertama zakat dah mencecah RM300,000. So insya-Allah slowly but surely, kerana dalam Islam dibenarkan kepada kita untuk kita cemburu ataupun kita jealous kalau kita melihat 2 benda. Yang pertama, kita tengok orang yang ada ilmu boleh bagi manfaat. Kan? Dia ada ilmu dan dia share kepada orang, dia bagi kebaikan kepada orang. Yang kedua, Nabi kata dibenarkan untuk kita cemburu ketika melihat orang yang ada harta, dengan harta dia boleh buat kebaikan. Mana ada nilai yang lebih tinggi daripada bab memberikan kebaikan melainkan daripada zakat. So zakat adalah yang paling tinggi disebabkan dia di antara rukun Islam yang ketiga. Dan kenapa saya mengajak untuk semua tim 4am Club ni kena jadi kaya? Kenapa tuan-tuan? Satu alasan dia. Alasannya adalah disebabkan dalam rukun Islam, 2 daripada rukun Islam kita adalah memerlukan harta. Rukun Islam yang ketiga, mengeluarkan zakat perlukan duit. Dan rukun Islam yang kelima, menunaikan haji bagi yang berkemampuan juga memerlukan duit. Maka semua sahabat-sahabat 4am Club kita ni, hampir 300 orang lebih sekarang ni, 350 orang ni, wajib tuan-tuan kena jadi kaya untuk bagi manfaat kepada ummah. Untuk bagi manfaat kepada ummah. In order for you to give something, you have to, kamu kena ada sesuatu, baru kamu boleh bagi sesuatu. Mana mungkin kamu nak bagi kepada orang lain kalau kamu pun tak ada apa-apa. So semua sahabat-sahabat saya nak 4am Club ni mesti orang yang memiliki pemilikan harta, insyaAllah. Dan Haji Asri, saya nak pagi ni insyaAllah malam kita janjikan kita akan pilih seorang pemenang untuk kita hadiahkan RM300. Ini adalah part of sedekah daripada pihak kami juga. Dan saya tengok ada seorang anak murid Haji. Daripada semalam dia bersama dengan Haji 3 hari berturut-turut. Dan pagi ni dia di antara yang awal juga bersama dengan kita dalam 4am Club. Saya pun tak tahu waktu mana dia rehat. Saya yakin selepas pada kelas TP biasanya kepala pecah Haji. Berasak kepala. Tapi Alhamdulillah pagi ni saya tengok ada seorang yang bersama dengan kita, Masya Allah, Tabarakallah. Kita bersama mana dia tadi? Mana Kak Norli? Mana Kak Norli tadi? Kak Norli? Mana Kak Norli? Saya tak bagi tahu ni, baru saya nak umumkan. Kak Norli 9778, 9779. Untuk makluman Haji, ajaib Kak Norli ni. Kak Norli pun baru tahu ni saya umumkan ni. RM300 hadiah untuk Kak Norli. Untuk 4am Club kita. Untuk makluman Haji, Kak Norli sebelum masuk kelas TP Haji, saya rasa dah hampir beberapa bulan dia follow Haji. Dia pernah mesej ke saya secara personal, dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz doa untuk Kak Norli masuk dalam kelas Haji Asri tu nak join. Dan saya terkejut tengok, tengok Kak Norli antara daripada orang yang layak masuk dalam TP05, subhanallah. So pagi ni, dengan segala hormatnya, saya hadiahkan RM300 kepada Kak Norli yang saya tengok sangat tinggi komitmennya. Dan Kak Norli juga di antara orang kuat kepada Prof Muhaya. Subhanallah, saya tengok post-post Kak Norli kebanyakannya mengikuti kelas daripada Prof Muhaya, dan yang bukan ikut saja. Yang saya sangat kagum adalah Haji cuba tengok dalam Facebook Kak Norli.
dia sendiri akan berkongsi tentang Allahumma salli alaihi wasallam, apa jua word-word yang dikongsi oleh guru. Contoh saya boleh buka Facebook Kak Nurli sekejap. Di antara orang yang dia akan istiqamah betul, dia akan tulis apa yang guru dia ajarkan. Kak Nurli boleh tulis Facebook Kak Nurli atau share link Kak Nurli untuk saya buka, untuk bagi kawan-kawan kita follow a good positive vibe ni di chat, sama ada di Facebook ataupun di Zoom, untuk ramai kawan-kawan kita. Kak post, Kak copy link tu untuk bagi tu, saya nak buka secara berjemaah untuk orang tengok. Ni ada dah, saya jumpa dah. Tuan-tuan boleh follow Facebook ni, saya share screen. Sebab apa? Sebab saya seronok. Apa yang dikongsikan tak ada langsung benda-benda nak membawang ke, nak kata kat mak sabu ke apa, tak ada, tuan. Yang ada adalah semua dia berkongsi. Dia berkongsi tentang semua. Hampa nak kata bab politik, hampa kata lah apa semua. Adapun dalam Facebook dia hanya berkongsi tentang manfaat sahaja. Tuan, sebab bila kita sedut aura negatif ni, tuan, kita akan menjadi orang yang negatif lagi. Macam mana saya nak share? Saya tak boleh nak share screen untuk ni. Tu Kak Nurli Yusof, tuan boleh follow. Ni semalam saya tengok, habis je kelas TV, terus Kak Nurli share penulisan yang panjang yang menceritakan tentang apa yang berlaku. Kalau tengok di bawah-bawah tu pun tentang semua sharing tentang benefit. Saya nak semua dalam 4am Club kita, tolong jangan bercakap tentang orang lain. Jangan bercakap buruk tentang orang, sebab kita pun tak baik. Sekarang kita belajar untuk cerminkan diri daripada kita nak cerminkan orang. Boleh tuan-tuan? Tolong saya mohon sangat-sangat. Ni cerita tentang Tazah Asma Harun, cerita tentang Haji Asri, semua cerita tentang good benefit. Kan, bayangkan setiap hari tentang terganggunya otak kita bercakap tentang mengumpat orang, buruk tentang orang. Tuan-tuan, tolong 300 orang lebih yang ada dalam ni, saya nak circle 4am Club kita, jangan bercakap benda yang tak elok. Go kepada benda yang baik. Sebab you cakap benda tak elok, you baca benda tak elok, you tengok gambar yang tak elok, you akan affect kepada ke otak masing-masing. So saya nak tuan-tuan follow Kak Nurli, ambil inspirasi yang baik daripada apa yang beliau kongsikan. Boleh tuan-tuan? So tahniah kepada Kak Nurli, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun tak banyak 300, tapi insya-Allah 300 tu kalau kita utiliskan sebaik mungkin, banyak manfaat yang kita boleh. Kan, kalau kau beli makanan kucing RM300, mungkin boleh beli untuk 500 ekor kucing makan. Kan, kalau bagi makan burung, mungkin 10,000 ekor burung boleh makan. Kalau bagi makan ikan, mungkin ribuan ikan boleh makan. Kalau bagi makan manusia, mungkin 150 orang manusia boleh makan. So wajib pada kita untuk jadi kaya dan bertakwa. Saya sumpah dan doakan semua circle 4am Club hampir 350 orang pagi ni. Pelik tuan, hari ni kerja tapi tuan-tuan boleh bangun pagi 350 orang. Saya kagum dan sedut kepada tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan istiqamah sampai mati, insya-Allah. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada guru dan sahabat saya, Tuan Haji Muhammad Asri. Dan untuk makluman semua, kami ada satu projek yang besar yang akan kita laksanakan di antara AA Peduli dan Madat Care. Kita gabungkan untuk kita wujudkan satu program jalan-jalan cari pondok. InsyaAllah saya akan umumkan nanti bila-bila masa saya ada lapang ke lapangan. Tentang projek ni kita akan jelajah seluruh Malaysia, pondok-pondok dan mahat tahfiz untuk kita bagi bantuan. Sekitar bajet yang ada sekarang dalam RM 2 juta ringgit untuk kita bagi kepada mahat tahfiz dan pondok. InsyaAllah Haji di antara guru yang akan berkomitmen dalam program ni. Dan yang bestnya, kita tak buat fundraising apa-apa, tapi kita buat benda yang bagi manfaat ni adalah untuk ummah bersama, insyaAllah. Dan untuk makluman semua juga, saya dah maklum Kak Haji, tuan-tuan doa lah. Saya minta doa khusus kepada tuan-tuan. Untuk 3 bulan ni, saya bagi tahu Kak Haji, sekali saya ulang. Saya nak menderma RM 1 juta ringgit untuk pembangunan Madat. Walaupun Madat tu di bawah saya juga, tapi saya sendiri nak menderma sebab setiap bulan sekarang konsisten 100 ke 200 ribu saya derma. Saya rasa tak puas hati. Saya nak buat pula 1 juta. Haji tolong doakan dan semua sahabat-sahabat dalam ni doakan untuk 3 bulan ni bermula bulan 7, 8 dan 9. Saya nak dermakan RM 1 juta ringgit untuk Madat. 1 juta untuk pada pembangunan yang lain. Dan mudah-mudahan berkat daripada aminnya doa tuan-tuan semua Allah makbulkan. Untuk saya ada kemampuan untuk buat benda tu. Dan menjadi juga sahabat-sahabat saya lain juga saya doakan dimakbulkan apa yang tuan-tuan ni. Dan sebelum akhir saya nak tuan-tuan pagi ni set berapa zakat yang kita nak keluarkan tahun ni. Tolong setkan berapa zakat yang kita nak keluarkan tahun ni. Sikit atau banyak, set siap-siap. Sebab ingat, kalau kita set zakat, biasanya keuntungan akan masuk. Kalau set keuntungan, zakat belum tentu masuk. So saya nak semua sahabat-sahabat guru saya dalam ni, make sure setkan berapa zakat yang you nak keluarkan tahun ni. Buat siap-siap.
Nah, tak kira bisnes apa. Saya tengok pagi ni banyak daripada Jamu Tun Teja, daripada Tim Champs, daripada Young Living, daripada tim AAA. Banyak ni. TP03, TP04, ni Adib TP03. Ada TP04, ada TP05. So, make sure priority kita adalah zakat. Make sure yang tu. Saya nak, sebelum kita serahkan sesi ni kepada untuk khasidah, make sure. Saya nak tuan-tuan dah tulis sekarang. Duk dalam, Allah kata apa? Ana inda zanni abdi bi. Kalau Haji Asri nak bagi 500,000, tuan-tuan buat, janganlah letak 500,000, biar realistik dengan perniagaan kita, dengan apa yang kita buat hari ni. Kalau 10,000, insya-Allah tak mustahil untuk 10,000. Adib Zainal TP03 kata apa? Zainal 10,000, insya-Allah, amin. Saya tak mahu Adib buat 10,000, saya doakan 20,000, insya-Allah, mudah-mudahan. Tak mustahil. Karena dah keluar dah pagi tadi, diperlukan 300 bilion glove. Tu nak tunggu pagi. Saya simpan saham, tuan-tuan, salah satu saham saya simpan Comfort. Saya beli daripada RM3, sekarang dah RM4 7 kupang. Saya simpan saham Nextgram, hari ni dah 100%. Dah untung RM40,000-50,000 lebih. Saya beli saham Iris. Tuan-tuan, saya beli saham Iris tentang bila? Tanya Haji. Saya beli ketika di airport bersama dengan Haji. Saya tak buy call. Saya tanya Haji. Saya kata, Haji, ada dua. Sama ada D-Sonic atau Iris. Haji kata, ikut dua-dua okey. Fundamental cantik, keuntungan dan sebagainya. Dan hari ni, takat tadi, saya dah untung 25%. Saya tak tipu, tuan-tuan. Wallahi. Maka tak ada benda yang mustahil pun. So, duduk pada right trend, dapat go yang betul, insya-Allah. Ayu JTT 10,000, insya-Allah. Saya tak nak Ayu 10,000, insya-Allah 20,000 tahun ni, mudah-mudahan. So, insya-Allah, tanpa melengahkan masa, insya-Allah pagi ni kita ambil masa yang agak banyak dan sampai kesian pada tim. Buat saya bersama dengan guru yang saya sangat hormat dan saya sayang tu, yang saya rasa rugi kalau kita tak manfaatkan. Tu semua pakat share tentang zakat. Sama-sama kita aminkan. Mudah-mudahan. Jadi, tanpa melengahkan masa, dan terima kasih sekali lagi pada Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad dan semua sahabat yang terlibat, 350 orang pada pagi ni. Jadi, saya menjemput sahabat dan guru saya, Ustaz Asri dan Ustaz Akhyar, untuk khasidah pada pagi ni, insya-Allah. Dan khasidah pada pagi ni, insya-Allah kita ada pelik sikit. So, saya nak tuan-tuan tengok, insya-Allah. Sebab Ustaz Sadiq tak ada bersama kita pagi ni. Tapi kita ada, insya-Allah, satu benda baru, insya-Allah. Jadi saya jemput tanpa melengahkan masa. Tafaddal masykurah, sementara kita nak tunggu subuh dan mungkin kita buat sampai pukul 6 pagi, walaupun sampai lepas subuh pun sampai kita riadah untuk telinga, insya-Allah. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Baik, insya-Allah seperti biasa, sebelum menunggu masuknya waktu subuh, kita ada sedikit zikir dan selawat. Kata ulama, sesiapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebutnya. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan zikrullah, dengan selawat, tanda bukti kita cinta kepada Allah, tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulakan dengan istighfar kabir.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع الحركات والسكنات وخطرات وأنفاس كلها دائما أرمدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به وأوصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. الله 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 يا الله 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 الله الله
الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام إلهي نسني الفردوس أعلى ولا أقوى على النار جحيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار جحيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار جحيم وهيتها متلايا كشرقامو namun tak pernah aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar.
صلوات الكريم شهره حولها ألف ألف على رسول وعلى صلوات الكريم شهر حولها ألف ألف على رسول وعلى صلوات الكريم شهر حولها ألف ألف على رسول معلى يا الله يا الله يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح بابه السلام سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد معالي الله وإفضال
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله cintakan bunga, bungakan layu, cintakan manusia, manusiakan hati, cintakan Allah, kekal abadi, itulah cinta, cinta yang hakiki. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillah, Alhamdulillah. Selesai zikir kita pada pagi ini, insyaAllah. Subuh pun dah hampir masuk, insyaAllah, di kawasan di negeri Kedah, insyaAllah. Seterusnya majlis diteruskan lagi. Ustaz Yaakob Yusra. InsyaAllah. InsyaAllah kita tutup terus majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang